Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fatih lima aghliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa ashrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Risalah Tauhid, muka surat 18 Jawi, Rumi 27. Betul? Ya, Rumi 27. Dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah. Betul, situ. Jawi 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. 18, 6 daripada atas. Jawi. Rumi 27. Kita sedang membincangkan tentang sifat mukhalafah. Mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah dengan hawadith, baru, perkara baru, benda baru. Baru tu maksud yang daripada tak ada kepada ada. Bersalahan dengan maksud tak sama. Tak sama Allah dengan yang baru. Kita bahas benda tu. Kita bahas tentang tajuk itu. Allah tak sama. Yang dah bincang yang pertama sekali, tak sama dari segi zat pastinya. Pastinya tak sama dari segi zat. Dan maksud tak sama dari segi zat, maksudnya bukan macam kita ni lah. Kita kan ada beranggota, berdarah, bertulang, berkulit, bermata, berhidung, bermulut, bertelinga, semua tu. Itulah zat kita. Itulah diri kita. Bila bersalahan Allah Ta'ala, Allah tak macam tu. Itu satu. Yang kedua, sifatnya. Sifat juga berbeza. Yang kita duk bahas ni. Sifat yang berbeza tu, sifat tu bukan sifat baharu. Macam mana? Bukan sifat baharu tu? Kita tengoklah sifat kita, pelihat kita, pendengaran kita. Mula-mula kita tak dengar. Makin lama, makin dengar. Dengar pula banyak syaratnya. Kena ada gelombang, tak boleh jauh sangat, tak boleh dekat sangat, tak boleh kuat sangat, tak boleh perlahan sangat. Macam-macam kita. Ni kita akan bahas lah. Sifatnya tak sama lah dengan Allah. Dan pada perbuatannya. Perbuatannya pun tak sama juga. Kita bahas sebelum ni ke pada sebelum ni yang terakhir minggu lepas kita bahas berkaitan dengan perbuatan. Tak sama Allah dari segi perbuatan. Maksud dari segi perbuatan, dari segi af'al tu yang kita bahas panjang lebar tu, iaitu semua yang berlaku adalah kehendak Allah dan semua yang berlaku adalah perbuatan Allah. Tu yang kita bahas panjang lebar. Masuk kita pula qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan perbuatan Tuhan, bila kita dah tahu dah baik buruk semua daripada Allah, semua yang berlaku adalah Allah yang buat,
dan Allah yang nak, maka dan perbuatan Tuhan tiada berkehendak kepada wasitah. Wasitah, perkakas, kepada taulan. Kepada taulan. Dan wasitah. Perbuatan Tuhan tidak berhendak kepada wasitah dan kepada taulan. Ini maksudnya, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun tu maksudnya ni lah dia. Perbuatan Allah. Apa maksud perbuatan Allah? Allah buat. Perbuatan Allah tu Allah buat. Allah buat tu tak perlu perkakas. Wasitah, tak perlu perantara. Wasitah ni perantaraan. Tak perlu. Itu maksud kun fayakun. Bukannya maksudnya sedang sangat tanpa perkakasan. Itu maksud kun fayakun. Bukan maksud kun fayakun dengan maksud kata maka jadilah. Jadi Allah kata jadi maka jadilah. Jadi. Bukan maksud tu. Maksud kun fayakun ni adalah jadi maka jadilah, maksudlah Allah nak buat tu tak perlu perkakas, tak perlu susah payah, tak perlu kepada berhajat kepada sesiapa yang membantu semua. Itu maksud kun fayakun. Itu maksud, dan perbuatan Tuhan tidak berkehendak kepada wasitah, perantara, dan perkakas dan taulan. Macam mana? Contoh dari segi, kalau kita tengok dari segi pendengaran kita. Pendengaran kita melalui gegendang telinga. Jika tak ada gegendang telinga, kita tak mungkin dapat mendengar. Kerana Allah letak kemampuan panca indera mendengar, kemampuan untuk mendengar Allah letak dekat gegendang. Allah tak letak dekat tempat lain. Allah letak kat gegendang. Jadi, kita nak mendengar, kita kena ada perkakas. Kita kena ada wasitah. Kita kena ada perantara. Iaitu kita panggil umumnya telinga ataupun gegendang. Baru dapat dengar. Jadi makhluk memerlukan alat. Wasitah tu, perkakas. Untuk dengar. Kerana memang Allah letak di situ. Secara adat ni. Dah kita faham kita macam tu, Allah macam mana? Allah mendengar dengan sifat ketuhanan. Allah yang bersifat mendengar. Allah mendengar tu kerana Allah mendengar kerana Allah bersifat dengan sifat yang mendengar. Dan beza mendengar Allah bukan macam kita. Tak ada perkakas-perkakas ni, tidak. Bezanya adalah kita ada panca indera, kita ada perantaraan. Gegendang lah, biji mata lah, nak bercakap dekat lidah lah. Kita ada perantaraan. Kalau kita nak buat pakai tangan tu, kita nak buat tu, kita kena ada tangan lah nak buat. Nak buat sesuatu, nak berjalan kena ada kaki. Itu wasitah, tu perkakas. Maka Allah tidak begitu. Habis itu Allah kita nak kata macam mana? Kalau dari segi mendengar. Istilah yang digunakan adalah inkisyaf. Allah mendengar dengan inkisyaf. Kena guna istilah lah sikit, payahlah sikit. Inkisyaf ni yang kita panggil kasyaf tu. Kasyaf tu. Oh, dia tu kasyaf. Dia tu tahu perkara yang gaib. Perkara yang tak ikut wasitah. Tak ikut perkakas. Biasanya orang tahu dengan cara dia dengar, dia tengok, lepas tu dia fikir, dia dah tahu. Tiba-tiba dia ni dapat tengok, dapat tahu tanpa melalui perkakasan tadi. Wasitah tadi. Bila tanpa lalu, kita panggil dia kasyaf. Tu kita panggil kasyaf. Kau jangan. Dia tahu apa, dia boleh baca isi hati tu. Dia tahu, kita datang-datang tu dia tahu dah. Kenapa kita datang? Dia dapat baca dah. Sedangkan nak tahu, kita kena tengok, lihat, kena fikir semua. Tapi dia tak lalu ikut alat itu. Alat dengar, alat tengok. Dia tiba-tiba je tahu. Kita kata dia kasyaf. Tu kita kata dia kasyaf. Kasyaf tu. Dapat tahu sesuatu perkara gaib atau dapat tahu sesuatu tanpa bukan ikut jalan adat, bukan ikut jalan kebiasaan. Iaitu kebiasaan mendengar, melihat baru tahu. Melihat, mendengar, memegang, merasa baru tahu. Jadi Allah inkisyaf.
Faham inkishaf tu iaitu terkasyaf, iaitu dapat tahu ataupun kita panggil nyata pada Allah, ternyata pada Allah, atau terang pada Allah, terterang, terbuka. Atau paling mudah sekali, tahu. Kalau nak kata faham boleh juga, tapi tak sesuai sangat perkataan faham tu dekat Allah. Jadi Allah dapat tahu atau dapat mendengar. Bila mendengar itu yang tahu. Sebab tujuan dengar nak tahu. Bila dengar, baru tahu. Sebab tu saya terus pergi ke tahu. Boleh juga mendengar. Mendengarnya Allah ni dengan inkishaf. Bukan dengan alat. Maksudnya apa? Tak lalu macam kita lalu. Iaitu kena masuk ke gendang, kena lalu ke biji mata. Tidak. Tahu gitu aja. Yang dipanggil, yang kita panggil dekat manusia-manusia yang kasyaf, dia tu khasyaf kerana dia tak lalu jalan biasa. Dia tahu tanpa ada perkakas. Lepas tu kita panggil kasyaf. Jadi Allah tahu tidak dengan perkakasan, tidak dengan biji mata, tidak dengan gegenam telinga. Tidak melalui proses gelombang bunyi. Tidak melalui suara. Tahu tu. Tahu maksud dengar. Dengar. Tidak melalui bahasa. Sebab nak tahu kadang-kadang kena melalui bahasa. Nak dengar. Maka Allah dapat, kalau kita nak ambil faham dari segi wasitah ataupun perantara ataupun perkakas tadi, dari segi mendengar, tidak memerlukan gegendang telinga. Habis itu, tahu gitu aja. Dia panggil inkishaf, terkasyaf, ternyata, terterang, terbuka. Dengan tanpa perkakas. Tanpa gegendang telinga. Tanpa telinga dan sebagainya. Tahu gitu aja. Jadi kita nak faham apa ni? Tanpa perkakas jadi. Perbuatan Allah tanpa perkakas. Dan kita faham balik. Nak faham, kita faham mendengar dulu. Jadi Allah mendengar pula, tidak ada permulaan, tidak ada akhir. Manusia dengar dia ada awal akhir, iaitu mula-mula tak dengar dulu. Lepas tu makin dengar, dah tua tak dengar balik, mati langsung tak dengar. Maka Allah tidak. Allah tidak begitu. Okey. Kerana apa kita begitu? Kerana perkakas tadilah. Bila kita ada perkakasan wasitah, sebab tu kita dengar tu mula-mula tak dengar masa bayi. Masa bayi tak faham, tak dengar, tak boleh nak faham apa. Lepas tu makin lama makin dengar. Sebelum kita ada tak dengar juga. Kemudian bila dah tua, sound trouble. Bila dah mati langsung tak dengar juga. Kenapa kita jadi gitu? Kerana kita makhluk, kita menggunakan perkakasan. Maka banyak remeh-temeh. Kena ada apa nak mendengar tu. Banyak sebab pakai perkakas, yang itu kena ada, yang ni kena, yang ni macam ni tak boleh, macam ni boleh, macam ni tak boleh. Sebab kita makhluk, kita pakai perkakas. Bila Allah bukan makhluk, Allah adalah Khaliq, Allah adalah Tuhan, dan Allah juga tidak perkakas, tidak menggunakan perkakas macam kita ataupun wasitah perantara, maka tak adalah yang tadi tu, masalah tadi tu. Kita mula-mula dengar, lepas tu dah tak dengar dah. Kita mula-mula okey dengar, lepas tu dah habis bercakap tak dengar dah. Tidak. Sedangkan Allah tidak begitu. Allah mendengar. Mendengar. Jadi tidak berkurangan, Allah mendengar tidak berkurangan macam kita. Kita perkakas. Ada perkakas. Jadi kita kembali balik kepada perbuatan Allah yang tidak berkehendak kepada wasitah, dengan maksud bila Allah nak jadikan apa-apa tak memerlukan perkakas, tak memerlukan tangan, kaki dan sebagainya lah. Tak memerlukan perkakas. Bila Allah nak je akan terjadi, bila Allah nak buat akan terjadi tanpa perkakas. Itu maksud innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Medium, ya. Perkakas wasitah tu medium lah. Wasitah tu maksud medium lah. Ya. Cuma Allah buat secara tersusun. Dengan maksud tersusun tu Allah buat okey, nak buat hujan, kemudian air diserap, itu Allah buat secara tersusun. Hujan Allah yang turunkan. Tapi Allah turunkan hujan, Allah buat secara beradat. Dengan maksud matahari itu sedut dulu, air naik ke atas, jadi awan berat, dia jadi hujan. Jadi hujan. Dan kita tak boleh katalah itu perkakasan. Sebab Allah yang buat begitu secara beradat. Beradat. Jadi itu maksud kun fayakun. Inilah tidak berkendak kepada wasitah perkakas. Ini yang dimaksudkan dengan
kun fayakun. Itu maksud kun fayakun. Okey. Dan kepada taulan. Allah juga, taulan ni pula, kalau bahasa Melayu dia panggil rakan, kawan. Sebenarnya taulan ni bolehlah kawan, tapi maksudnya adalah Allah tak perlukan taulan, tidak kepada taulan dengan maksud tolong-menolong. Taulan, kawan ni tolong-menolong. Jadi nak buat apa-apa tak perlu nak tolong-menolong. Nak buat tak boleh, tapi bukan nak buat, kena buat 2-3 orang. 2-3 Tuhan. Tak perlu. Kepada taulan, tu maksud taulan. Ataupun maksud taulan adalah gile-gile manfaat. Tu maksud taulan juga. Maksudnya ketika Tuhan satu lagi buat, Tuhan ni rehat lah. Maka Tuhan yang rehat ni telah mengambil manfaat daripada Tuhan yang tengah buat tu. Allah tidak juga. Itu dia panggil taulan juga. Kerana apa? Dia adalah sifat yang mustahil. Sifat kekurangan yang mustahil. Mustahil lagi tu. Sebab boleh Allah rehat, yang lain Tuhan satu rehat, Tuhan yang kedua pula buat. Maka Tuhan yang rehat tadi telah mengambil manfaat daripada Tuhan yang kedua. Itu maksud taulan juga. Jadi tidak kepada taulan. Tak perlu. Soalan. Kalau tak perlu kepada taulan, tak perlu kepada pertolongan, taulan tu maksud pertolongan. Habis kenapa Allah buat malaikat? Kenapa Allah buat malaikat? Malaikat yang buat semua-semua kerja Allah. Kita baca yang seterusnya. Sebab dia ada kena-mengena dengan seterusnya. Dan kenapa pula Allah utuskan Rasul? Rasul tu kira macam tolonglah. Allah tak boleh ke atau sampaikan sendiri? Allah nak kena sampaikan melalui Rasul tu kenapa? Kata Allah tak perlu kepada taulan ataupun pertolongan. Apa lagi? Allah adanya syaitan yang Allah cipta untuk sesatkan manusia. Kenapa Allah tak boleh sesatkan manusia sendiri-sendiri terus sesat ke? Kenapa nak kena pakai perantara syaitan? Ataupun nak kena ada taulan lah tu. Kawan ataupun pertolongan untuk menyesatkan. Kerana kalau Allah berkuasa, dia nak sesatkan, dia sesatkan je lah. Tu antara persoalan tu kan. Lepas tu malaikat pula banyak. Buat malaikat buat tu, malaikat soal, malaikat tulis kejahatan, malaikat pikul arash. Kenapa malaikat perlu pikul arash? Kata Allah Maha Berkuasa, itu kan dia perlu kepada pertolongan. Tu antara soalan-soalan. Dan dalam Quran juga banyak ayat-ayat kami. Kami itu, kami yang menciptakan langit dan bumi. Kami itu, kami ini, kami itu. Kami itu maksud lebih pada satu. Jadi kata Allah tidak perlu kepada taulan. Tapi tu nak jawab soalan ni. Jawapan dia ada dekat ayat seterusnya. Allah juga tidak mengambil faedah pada perbuatan. Okay? Dan hukumnya. Allah letakkan hukum, Allah tak ambil faedah dengan hukum tu. Allah buat sesuatu, perbuatan tu Allah buat sesuatu dan Allah tak ambil faedah pada perbuatan. Kita bahas sekejap lagi. Dan lagi perbuatannya tiada yang sia-sia. Tak ada perbuatan Allah tu sia-sia. Mari kita nak faham. Nak faham tentang taulan dan mengambil faedah. Perbuatan manusia terhadap sesuatu, bila masuk perbuatan manusia tu, bila manusia tu buat sesuatu, bila manusia tu kerjakan sesuatu, manusia buat tu kerana dia perlukan apa yang dia buat. Contohnya manusia buat kerusi kerana manusia nak ambil manfaat daripada kerusi, nak duduk. Maknanya kita faham, kita dapat faham, manusia dia buat untuk manfaat dia. Manusia buat untuk ambil manfaat. Apa-apa yang dia buat. Berbeza dengan Allah. Allah, jika Allah mencipta, Allah bukan nak ambil manfaat daripada penciptaan dia. Tidak. Subhanallah. Maha suci Allah. Daripada ambil manfaat daripada ciptaan. Yang ambil manfaat daripada ciptaan adalah kita.
Kita cipta basikal sebab kita nak naik. Kita cipta kereta sebab kita nak naik. Kita nak ambil manfaat. Allah tidak. Allah cipta, Allah tak ambil manfaat. Pertama. Yang kedua, yang diciptakan oleh Allah tu yang memerlukan Allah. Dah, Allah cipta dia. Dan Allah tak perlukan dia. Dia yang perlukan Allah balik. Tu. Jadi, itulah perbezaan kita dengan manusia atau makhluk dengan Tuhan. Tuhan mencipta, tak ambil manfaat daripada ciptaan. Dan bila cipta, penciptaan tadi tu, dia memerlukan Tuhan. Dia sangat memerlukan Tuhan. Jadi, Allah buat sesuatu, apa sahaja perbuatan Allah. Apa sahaja perbuatan Allah. Bukan untuk manfaat Allah sendiri. Itu yang ayat, Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, antumul fuqara', kamu semua pakai itu maksud apa? Pakai itu maksud memerlukan sesuatu. Pakai ya. Sebab tu kalau kita sebab tu kalau kita memerlukan duit, kita memerlukan rumah, kita memerlukan itu, memerlukan ini, walaupun kita kaya sekalipun, tetap kita pakai. Kenapa kata gitu? Sebab setiap yang memerlukan, itulah fakir. Tak, aku kaya, tapi macam mana boleh jadi kaya? Sebab banyak duit. Maka dia memerlukan duit untuk kaya. Pakai. Apa yang memerlukan dia pakai. Oh, aku kaya, aku boleh makan apa semuanya. Memerlukan makan untuk kenyang lah. Memerlukan makan. Pakai. Setiap yang memerlukan, selain pada dia memerlukan sesuatu, itulah pakai. Maknanya orang lagi kaya, lagi pakai. Lagi miskin, lagi dia tak perlukan, lagi kaya. Orang kaya, dia perlukan 3 kereta, maka pakai miskin. Orang yang tak ada kereta pun, jalan kaki aja, dia tak memerlukan kereta, dia lagi kaya. Sebab dia tak memerlukan kereta, dia jalan. Maka dia kurang memerlukan. Dekat lebih kaya. Siapa yang tak perlu kepada sesuatu, itulah kaya yang sebenar. Itulah kaya yang sebenar-benar. Jadi kalau katalah begitu, memang betul pun kita perhatikan. Orang yang kadang-kadang kita boleh tengok, gaji tak banyak pun, tapi dia hidup dia aman. Dia relax aja, aman aja dia. Itulah orang kaya. Itulah kaya yang sebenar. Ini kaya, kata kaya. Pagi sampai malam duk keluar kerja, kulu kilir. Masa bila dia nak rehat? Masa bila nak dengan anak isteri? Masa bila? Tak ada. Jadi bila tak ada masa, itulah yang sebenar-benar namanya miskin. Miskin masa. Duit boleh cari, masa mana boleh cari? Masa dia tiap-tiap hari habis. Itu nama miskin. Tapi kita salah faham. Makin banyak cipta, makin banyaklah kerja Allah. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itulah. Surah Ar-Rahman tu kan. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Allah sentiasa busy. Sentiasa sibuk. Sentiasa sibuk. Jadi makin banyaklah kerja Allah. Bolehlah kita nak kata istilahnya gitu. Tapi walaupun banyak, tak ada masalah. Kun fayakun. Kita, Allah banyaknya kerja. Kita akan fikir, begitu, begini, nak kena begitu, nak kena pergi sana, pergi sini. Gitu. Sebab kita guna perkakas. Sebab tu kita serabut. Kita guna perkakas. Serabut lah. Allah banyaknya kerja. Nak kena gitu kan? Allah kun fayakun. Tak guna perkakas. Jadi. Banyak tu, kitalah kata banyak. Kitalah anggap ianya banyak. Bagi Allah tak ada pun. Tak ada apa pun.
Sebab kun fayakun. Kita bila banyak tu, bila kita sebut banyak kan. Banyak tu, dia banyak proses. Begitu, begini, begitu, begini, begitu. Itu proses. Tu maksud banyak. Tapi Allah kun fayakun. Tak ada proses. Jadi tak adalah banyak istilah banyak. Tapi bolehlah kalau kita nak faham, kita kata banyaklah kerja Allah. Banyak. Habis banyak debu-debu yang berbilion, trilion debu nak terbang, nak pergi mana, semua kerja Allah. Virus yang ada tak tahu nak sebut berapa banyak mana yang ada duduk buat tu, virus ni, virus tu, macam-macam tu, semua kerja Allah. Yang sel-sel mati kita dengan hidup. Setiap saat sel kita akan mati dan akan tumbuh baru. Lama-lama dia jadi daki tu. Itu kerja Allah. Tu baru seorang. Satu badan. Orang lain lagi, orang lain lagi. Lepas tu dalam kubur tu, makin lama makin reput apa semua. Semualah boleh sebut semua. Kita tak boleh nak fikir Allah banyaknya. Kita tak boleh nak kata banyak. Sebab dia lebih melampaui banyak. Habis tu macam mana Allah buat? Kun fayakun. Maksudnya apa? Tak ada proses. Kita yang faham proses tu. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya. Kata. Jadi, apa dia? Apa? Hati yang bahagia itu kaya. Apa maksud hati yang bahagia? Hati yang bahagia itu hati yang tak memerlukan. Tak memerlukan makhluk. Dia tak memerlukan. Sebab tu dia boleh relax. Tak perlu. Dia tak perlu. Makan. Makan apa ni? Nasi dengan telur kicap. Maka boleh makan. Boleh makan. Relax. Itulah orang kaya. Tapi kalau apa tak lalu nak makan, tu orang miskin. Dia memerlukan banyak benda lagi. Pergi sini, beli benda orang. Akhir sekali dapatlah setelah 2 jam mencari, dapatlah makanan yang dia lalu makan. Miskinnya dia. Banyak, banyak benda, banyak proses. Miskin lah. Dia ni alamak, boleh. Nasi, telur, kicap. Okey. Boleh? Boleh. Kenyang-kenyang. Allah kayanya dia. Ustaz boleh huraikan ayat Allah ciptakan alam dalam masa 6 hari? Macam mana nak kaitkan dengan kun fayakun? Tak. Gini. Kun fayakun tu bukan ting. Bukan. Kan saya sebut tadi. Kun fayakun tu bukan maksud jadi. Jadi. Bukan. Maksud kun fayakun tu adalah tak melalui proses. Allah nak buat tu tidak melalui proses. Allah tu yang tak melalui proses. Bukan apa yang nak dibuat. Masuk proses macam mana? Okey. Allah, hai. Macam mana nak okey, ni nak buat screwdriver. Okey, kita nak buat screwdriver. Maka kita kena gerakkan tangan kita. Pegang. Saya buat gitu. Pegang apa? Pegang mesin. Mesin. Payahlah screwdriver tak tahu dia orang buat macam mana. Macam mana nak buat? Apa? Nak buat apa? Nak buat air botol. Nak buat air botol dah habis dah. Soya. Macam mana nak buat? Nak buat air soya. Okay. Nak buat air soya, kena ambil soya. Nak ambil soya tu dengan tangan. Ni perkakasan tangan ni. Dengan tangan ambil perah gitu gini. Dia tu, diri ni. Begitu juga Allah berbeza. Tidak perlu perkakasan tu. Tapi bila kita buat, ada pula apa dia panggil lah? Adalah proses. Bila buat tu ada proses. Buat tu ada proses. Jadi dia ada 2 benda di sini. Yang pertama, kita sendiri ada proses kita gerakkan tangan apa semua fikir macam mana nak buat. Tu kita. Tu proses kita. Fikir okey dah macam ni, okey gerakkan tangan, buat macam ni, ambil mesin, buat ini, jadi proses kita. Yang kedua, proses kejadian. Ada 2 proses. Kun fayakun ni bukan kejadian tu. Kun fayakun ni kita pasal diri. Boleh faham? Sebab kalau kita nak buat sesuatu, dia ada 2 benda. Satu, proses kita, diri kita proses. Yang kedua, proses nak buat perbuatan proses tu. Yang proses yang nak buat tu, Allah dengan dia buat proses. Dia nama sunnatullah. Allah sendiri yang buat dengan cara sunnatullah. Proses. Macam ni, jadi macam ni, mula macam ni, jadi macam ni. Tapi Allah sendiri nak buat, tak perlu macam kita. Macam mana? Okey, contoh. Kita macam mana kalau nak buat alam dalam masa 6 hari?
kita nak buat bumi lah. Alam ni besar sangat. Kita nak buat bumi. Kita nak buat bumi. Bumi macam bumi ni dalam masa 6 hari. Macam mana kita nak buat? Kita ni masuk, kita ramai-ramai tak kisahlah. Kita nak buat bumi dalam masa 6 hari. Maka yang pertama kita kena fikir. Itulah proses kita. Okey, macam ni. Nak buat bumi, dia memerlukan beberapa proses. Nak buat bumi. Pertama, proses itu kena ambil tanah itu gini. Contoh lah. Buat gitu, buat gini, jadi bumi. Proses dia sangat rumit. Itu proses buat bumi. Kita juga ada proses. Kita proses kita, diri kita, kita akan fikir. Macam mana nak buat bumi? Nak buat bumi, kena pakai gini, gini, gini. Kan proses dalam otak. Lepas tu pula, nak buat gini, kena buat catatan. Kena pakai tangan. Lepas tu kena pakai masa. Berapa masa tak tahulah nak buat bumi kita. Akhir sekali pernah minta taulan bantuan orang lain. Tak boleh seorang buat bumi. Lepas tu kena pakai. Jadi bila macam tu kita perlu gerak, kita perlu minta itu, kita minta gini, minta orang. Itu kita. Okey, kita dah dapat dah. Nak buat bumi. Buat bumi pun ikut proses dia juga. Tapi itu proses bumi. Yang kata kun fayakun tu bukan kejadian bumi tu. Kejadian bumi mengikut Allah nak jadilah. Allah nak jadikan dia 6 hari nak jadi 8 hari nak jadi ting lah. Cuma bila Allah nak buat tu boleh, senang, begitu saja. Bukan maksud jadi itu begitu saja. Bukan. Allah nak buat jadi maka jadilah. Maka dia ting jadi. Bukan maksud ting jadi itu. Diri Allah itu nak buat tak perlu susah payah macam kita. Faham tak? Dia ada 2 benda yang berbeza di situ. 2 benda yang kita dok faham, bila Allah nak buat maka jadi, maka terus jadi. Allah nak buat terus jadi. Allah nak buat terus jadi. Allah nak buat terus jadi. Yang terus jadi itu bukan kun fayakun. Bukan. Allah nak buat senang, tapi tak buat lagi. Contoh kita kan, aku nak buat senang, tapi tak buat lagi. Tapi aku nak buat senang. Buat lah. Dia pun buat. 6 hari siap. Kata senang. Memanglah aku nak buat senang, boleh buat. Tapi aku nak buat 6 hari. Boleh ke nak buat sehari? Boleh. Sehari siap. Boleh nak buat sekelip mata? Sekelip mata siap. Boleh nak buat setahun baru siap? Boleh nak buat siap. Tapi aku nak buat senang. Tu maksud kun fayakun. Bukannya apa yang Allah nak buat, ting jadi. Ting jadi. Ting jadi. Tak. Allah nak buat ting jadi pun boleh. Allah nak buat berproses pun boleh. Akhir sekali, bila diperhatikan, apa sahaja yang Allah buat, berproses. Ada proses dia. Itu namanya sunnatullah. Kita bukan membicarakan tentang apa yang terjadi. Kita membicarakan tentang Tuhan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Diri Tuhan itu tak sama dengan makhluk. Kita bukan membicarakan apa yang terjadi. Kalau kita fikir apa yang telah terjadi, semua yang terjadi Allah buat secara proses. Kita bukan cerita pasal tu. Itu salah faham tu, kun fayakun tu. Allah buat 6 hari. Ya, Allah buat. Senang tak Allah nak buat 6 hari? Senang je Allah nak buat 6 hari. Tu kun fayakun. Habis tu kalau nak buat 5 hari, senang juga. Yang kun fayakun tu yang senang tu. Habis tu kalau nak buat 5 hari, senang. Kalau macam tu nak buat sekelip mata, senang. Allah tu yang senang tu. Kenapa Allah buat 6 hari? Sebab senang Allah nak buat 6 hari. Kalau Allah nak buat setahun, senang je. Kita kadang-kadang, okey, kita melangkah 3 langkah. Senang tak kita nak melangkah 3 langkah dalam masa 3 saat? Senang. Senang tak kita nak buat 3 langkah, kita nak jalan 3 langkah dalam masa 3 tahun? Susah. Susah weh. 3 tahun, 3 langkah. Maknanya 1 tahun, 1 langkah. Senang ke susah? Takkan nak langkah 3 langkah senang aja. Memanglah senang. Buat 3 langkah dalam masa 3 tahun. Maksudnya langkah tu jatuh tu setahun. 2 tahun. 3 tahun. Kata setakat 3 langkah senang. Allah senang kalau nak buat bumi dalam masa 1 juta tahun. Senang. Nak buat dalam masa 2 juta. Senang. Nak buat dalam masa sekelip mata. Lagi senang. Senang. Senang juga. Apa poin dia kat situ kat mana? Bukannya Allah nak buat, jadi. Allah nak buat, jadi. Kalau Allah nak terus jadi, maka jadilah. Kita kata, kalau macam tu, kita boleh buat. Tak boleh. Tidak.
Boleh langkah. Dah 3 langkah dalam masa 3 tahun. Tak boleh. Susah. Tapi 3 langkah dalam masa 3 saat, senang. Jadi kita boleh melangkah, kita boleh buat sesuatu, kadang-kadang senang, kadang-kadang tak senang. Walaupun bendanya sama. 3 langkah je. 3 saat, senang. 3 langkah 3 saat. 3 langkah 3 tahun, tak boleh buat. Bukan susah lagi. Tak boleh tak mampu nak buat. 3 langkah dalam masa 3 tahun. Langkah slow-slow. 5 minit dah lenguh menggigil lah kepala lutut. Jadi maknanya Allah buat 6 hari, senang. Kalau Allah nak buat 5 hari, senang. Jadi Allah nak buat 6 hari. Jadi itu yang istilahnya panggil suka hati tu. Tapi tak kenalah kata Allah tu suka hati. Jadi maksud kun fayakun, suka hati. Kalau nisbah manusia, suka hati nak buat. Kita tak boleh suka hati. Kita tak boleh melangkah suka hati. Bolehkah kita nak melangkah suka hati? Tak boleh melangkah suka hati. Kita melangkah ada banyak syarat. Pertama, nak melangkah ada kaki. Yang kedua, nak melangkah dia ada masa tertentu. Jangan lama sampai 3 tahun 3 langkah. 3 tahun 3 langkah. Ui, tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau 3 saat boleh, nampak? Itu kita tu banyak syarat. Dan nak melangkah pula tak boleh luas sangat. Tak boleh sempit sangat. Nak melangkah tu banyak syarat kita nak melangkah. 3 langkah. Tapi Allah nak buat apa sahaja, kun fayakun. Allah nak buat bumi dalam masa 6 hari pun senang. Allah nak buat bumi dalam masa setahun pun senang. Allah nak buat bumi dalam masa 1,000,000 tahun pun senang. Allah nak buat bumi dalam sekelip mata pun senang. Itu maksud senang yang sebenar-benar senang. Itulah yang betul-betul kun fayakun. Ini tak nak buat ting sekelip mata, boleh. Nak buat boleh tak nak buat okey, nak buat screwdriver ni sekelip mata, boleh. Ting boleh. Boleh tak nak buat screwdriver ni dalam masa setahun? Sikit-sikit jadi. Oi, susah. Susah pula. Kita kadang-kadang ingat yang ting tu je yang senang. Yang terus jadi tu nama senang. Kalau lambat tu nama susah. Tak. Boleh tak? Jadikan screwdriver ini dalam masa 3 tahun. Susah. Jadikan screwdriver ni dalam masa seminggu kalau ada kilang. Mudah. Itu maksud bila kata kun fayakun, Allah buat 6 hari, maksud kun fayakun tu bukan jadi maka jadilah. Kerana Allah kata kun, jadi. Apa maksud jadi? Jadilah bumi dalam masa 6 hari. Fayakun, jadi dalam masa 6 hari. Itu maksud kun fayakun. Bukan kun tu jadi dalam masa 1 saat. Jadilah sekelip mata. Bukan. Kun tu ikut kehendak Allah lah. Ikut kehendak Allah. Kun, jadilah. Jadi apa? Jadi bumi. Jadi bumi itu dalam masa berapa? Dalam masa 6 hari. Jadilah bumi dalam masa 6 hari. Kun, fayakun. Maka jadilah bumi dalam masa 6 hari. Jadilah bumi dalam masa 1,000,000 tahun. Maka jadilah bumi dalam masa 1,000,000 tahun. Jadilah bumi dalam masa sekelip mata. Maka jadilah bumi dalam masa sekelip mata. Itu maksud kun fayakun. Jangan faham kun fayakun ni maksud Allah cipta, Allah yang hebat cipta, sekelip mata je hebat. Tak. Bukan begitu faham. Bukan. Jadi Allah ciptakan alam dalam masa 6 hari. Bukan Allah ciptakan alam dalam masa 6 hari je. Macam-macam lagi yang Allah cipta berhari-hari. Tahu tak? Allah cipta petroleum dalam masa beratus tahun, malah beribu tahun. Petroleum yang jadi tu daripada mana ada orang laut, mana orang laut, saya nampak nama dia tadi. Mana Azmi. Apa ni? Berasal daripada mudah-mudah cakap, orang kata kampung-kampung cakap, mana punya dinosaur mati ke, ikan-ikan besar mati lama banyak mati tu, dia terkumpul terkumpul lama, duduk bawah fosil lah tu saya nak sebut tu. Tu saya perlukan orang untuk sebut apa saya punya dalam kepala ni, kadang tak keluar. Fosil. Yang itulah yang nak sebut. Lama dia jadi gas. Lama dia jadi minyak. Oi, ribu tahun ke, tak tahulah berapa ribu ke, puluh ribu ke, ratus tahun ke, tak tahu lah. Lama tu. Jadi kalau kata Allah jadikan bumi 6 hari, ini Allah jadikan petroleum beratus tahun. Tak ada masalah kerana kun fayakun. Apa maksud kun fayakun? Allah nak jadikan petroleum dalam masa nak jadi tu, gas ke apa ke dalam masa 100 tahun. Maka jadilah dalam masa 100 tahun. Itu kun fayakun. Allah nak jadikan dalam masa sekelip mata. Tapi tengoklah Allah nak jadikan mana. Ikut kehendak Allah. Allah nak jadi dalam masa 1,000,000 tahun. 1,000,000 tahun. Begitulah. Jadi, itu maksud. Allah nak jadi dalam masa 6 hari. Kenapa Allah ambil 6 hari? Sekelip mata ataupun tokoh jadi. Baru hebat? Tidak. Tidak begitu.
Istilah dia panggil sunnatullah. Istilah yang dipanggil juga adat. Hukum adat. Dipanggil itu juga. Jadi setiap perkara Allah buat secara beradat. Sebenarnya semua itu untuk kita. Tapi kena bahas panjang bab tu. Allah buat secara beradat kerana untuk kita. Kalau Allah tak buat beradat, kita payah nak hidup. Kerana Allah buat beradat lah, maka kita boleh hidup dengan sempurna. Jadi Allah buat secara beradat 6 hari ke, petroleum 1000 tahun ke apa ke, ramainya masuk lewat. Allah jadikan itu semua untuk kita. Dan Allah nak buat kun fayakun. Jadi maka jadilah. Itu maksud kun fayakun yang sebenar tu. 6 hari ya. Allah cipta 6 hari. Kenapa Allah tak boleh cipta satu saat ke? Boleh. Habis kenapa Allah nak cipta 6 hari? Itu yang kata-kata. Kehendak Allah sempurna. Nak nisbahkan kat orang, sukati Allah lah. Tapi tak boleh kata gitu. Sempurna kehendak dia. Ikut suka dia. Ikut suka pun tak boleh juga guna perkataan tu. Ikut kehendak dia. Ikut kehendak Allah. Allah nak jadikan. Jadi. Nak jadi 6 hari, jadi. Kita tak. Kita nak gitu, kena ada gitu, kena ada ni, kena ni. Nak jadi. Tak boleh lah 6 hari. 60 hari lah. Tak boleh lah 6 hari. Lama. 3 hari lah. Kita macam-macam. Sebab kehendak kita tak sempurna. Kehendak Allah sempurna. Apa yang Allah nak, jadi. Kun fayakun. Jadi, itu dari segi okay. Betul tak kalau kita kata walaupun Allah buat secara beradat, bergantung dengan masa, tapi hakikatnya Allah tidak memerlukan masa kerana masa juga makhluk. Ya, betul lah. Begitulah yang kita kena pegang. Begitulah yang kita kena faham. Allah buat aja secara beradat dan untuk kita. Saya biasa bagi contoh ni. Allah buat secara beradat untuk kita. Setelah 6 jam, 7 jam, 8 jam tak makan, lapar. Tu Allah buat secara beradat. 8 jam lapar, 8 jam lapar, 8 jam lapar, 8 jam lapar, 8 jam lapar. Kenapa Allah buat? Allah tak boleh ke buat 3 jam dah lapar, sejam dah lapar, sejam tu sejam lepas makan dah lapar. Kenapa 8 jam baru lapar? Allah tak boleh buat ke setelah 2 tahun baru lapar? Makan 2 tahun sekali. Boleh je semua. Tapi Allah buat secara beradat untuk kita. Apa buktinya? Untuk kita. Kalaulah Allah tak buat secara beradat, sekejap makan-makan, sejam je lapar balik dah. Allah tak sempat nak masak. Lapar dah. Kadang-kadang makan-makan tak lapar-lapar setahun. Macam mana? Dah masak dah ni. Tak makan sebab tak lapar-lapar. Kan menyusahkan kita. Lepas tu kadang-kadang 10 tahun pula tak lapar. Allah. Jadi kerana tu Allah buat 8 jam lapar. 8 jam lapar. Sekali-sekala Allah ubah adat. Ubah sikit. Kadang-kadang 3 hari pun tak lapar lagi. Kadang-kadang lepas makan 2 jam lapar balik. Itu sekali-sekala. Tapi adatnya 8 jam lapar. 8 jam lapar. Adatnya pukul 7 cerah. Pukul 7 cerah. Pukul 7 cerah. Cerah. 7 pagi. Maknanya Allah tak ada buat ke pukul 7 gelap? Boleh aja. Kenapa Allah buat beradat untuk kita? Apa maksudnya? Maksudnya, kalaulah Allah tak buat secara beradat, kadang-kadang pukul 7 pagi gelap lagi. Kadang-kadang pukul 7 pagi dah terang. Kita nak pergi kerja pun payah. Kali ni pukul berapa pula terang? Sekali pukul 12 tengah hari baru terang. Macam mana kita nak kerja? Lepas tu ada hari tu tak terang-terang. 3 hari. Gelap aja. Allah. Ada yang terang, tak gelap-gelap. Allah, susah. Kerana apa? Kerana tak ada adat, tak beradat. Maka susahnya kita. Kenapa Allah buat beradat? Sebab nak senangkan kita. Sebab nak senangkan kita. Sebab tu Allah buat beradat. Beradat tu semua untuk kita. Semua untuk kita. Apa sahaja yang beradat. Jatuh, sakit, lari, jadi laju, berjalan. Jadi itu namanya sunnatullah. Yalah, saya dah sebut dah tadi tu. Syaharban. Adat dan sunnatullah tu sama lah. Adat. Ataupun hukum adat tu. Beradat tu. Adat tu maksud jadi. Buat jadi. Begitu jadi. Itu adat kan. Sunnatullah sama. Sama lah tu. Hujan basah. Tak boleh ke Allah buat kena hujan tak basah-basah? Boleh, salah tak boleh. Tapi susah kita kalau Allah buat gitu. Kenapa? Hujan. Kita bawa payung. Kita tengok, alamak, tak basah. Rugi aku bawa payung. Buat penat aja. Kita tak bawa payung pula. Sekali kena hujan basah pula. Allah, aku tak bawa payung basah pula. Sebab tak beradat. Sebab tu Allah buat secara beradat.
Dengan Allah buat cara beradat, senang hidup kita. Sunnatullah lah tu. Makan, minum, makan ubat, sihat, apa semua tu lah. Semua tu secara sunnatullah dia panggil. Secara beradat Allah buat. Tapi sekali-sekala, sekali-sekala Allah tak buat ikut adat tu. Supaya kita ingat balik, ini adat aja. Yang berkuasa Allah. Sekali-sekala. Sekali-sekala ada. Allah kan buat lain. Kadang-kadang kalau zaman dulu, dia panggil mu'jizat lah. Datang Nabi bawa yang mencari adat. Jadi, jadi itulah maksud yang sebenarnya. Sekali-sekala lahir bayi tak cukup bulan. Cantik kan contoh tu. Biasa 9 bulan beranak, 9 bulan beranak, 9 bulan beranak, 9 bulan beranak, 9 bulan beranak. Sekali-sekala 6 bulan beranak. Sekali-sekala 9 bulan beranak tu hidup. 9 bulan beranak hidup. Sekali-sekala 9 bulan mati juga. Sekali seorang. Begitu. Lepas tu sekali-sekala 6 bulan. 6 bulan gugur lah kita panggil. Beranak 6 bulan. Mati. Ada juga hidup juga. Gitu. Allah buat gitu. Tapi adatnya kita boleh agak. Sebab untuk kita hidup. Rupa paras seseorang yang tak sama sunnatullah juga ke? Iyalah. Bukannya Allah tak boleh buat semua sama muka. Kalau buat semua sama, serem. Serem tengok. Semua muka sama. Seram. Tengok muka kita sendiri pun seram. Jumpa orang muka sama. Seram oi. Tak bercakap, duduk diam. Ini macam aku. Ini bukan cermin. Duduk diam, tak bercakap. Seram. Sebab tu Allah buat tak sama. Kerana untuk memudahkan kita. Memudahkan kita. Adatnya Allah buat begitu. Memudahkan kita supaya kenal ni orang lain. Itulah. Tapi sekali-sekala Allah buat muka sama. Nampak? Allah buat muka sama. Ada yang kata 7 orang lah dalam dunia. Tak kisahlah. Tapi sekali-sekala kita jumpa sama. 95%. Ada 5% je lain. Tapi boleh kita kata sama. Sekali-sekala. Mana ada orang 30 orang semua sama? Kalau tidak susah kita. Memang susah. Pergi-pergi panggil nama Allah lain. Kembar 2 orang yang muka sama pun susah nak ni. Pening dah mak dia. Baru 2 orang. Jadi Allah buat secara beradat kerana untuk kita. Memudahkan kita. Bukan untuk Allah. Bukan untuk Allah ambil manfaat. Itu dia kata tu. Tidak mengambil faedah pada perbuatan. Apa yang Allah buat, Allah tak ambil faedah. Allah buat arash. Allah tak ambil faedah dekat arash tu. Summastawa 'alal arsh. Kalau kata istiawa tu maksud duduk, maka Allah telah mengambil manfaat dengan arash. Yang mana arash tu adalah makhluk Allah. Maka subhanallah, maha suci Allah daripada mengambil faedah daripada apa yang Allah buat, perbuatan Allah. Sebab tu hati-hati dengan terjemahan-terjemahan ni. Hati-hati dengan terjemahan. Dan ada ayat-ayat yang muhkam, ayat-ayat yang jelas mengatakan Allah tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith laisa kamislihi syai'. Allah tak sama. Bila begitu, ada ayat yang mengatakan seolah-olah Allah mengambil manfaat dengan apa yang dia buat. Maka perlu ditakwil. Maka takwilnya menguasai, yang dia akan bincang kat bawah nanti lah. Menguasai. Itu maksud istawa. Bukan maksud duduk. Kalau duduk, ambil manfaat. Dah buat betul ambil manfaat. Macam kita lah buat kursi, ambil manfaat duduk atas kursi. Sebab tu Sayyidina Ali kata, sesungguhnya Allah menciptakan arash untuk menzahirkan, menampakkan kekuasaan dia. Bukan untuk duduk. Kenapa Allah buat arash tu besar? Nak tunjuk hebat. Nak menampakkan kehebatan Allah, maka Allah buat. Maka kita, hebat. Bukan untuk duduk. Kalau untuk duduk, Allah telah mengambil manfaat daripada ciptaan. Macam tu juga, malaikat yang ramai. Malaikat yang ramai, semua malaikat tu
istilah kita panggil buat kerja Allah lah. Allah suruh itu suruh ini. Seolah-olah Allah mengambil manfaat. Tidak. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Lebih-lebih lagi, Allah tidak berhajat kepada sesuatu tu. Maksud sesuatu tu adalah apa? Makhluk. Sesuatu tu selain Allah lah. Sesuatu itu adalah selain pada Allah. Jadi Allah tidak berhajat kepada sesuatu yang terkandung dekat la ilaha illallah tu lah. Apa? Mustaghniyun an kullu ma siwa. Allah terkaya, kaya daripada tiap-tiap yang lain. Kaya sungguh. Bila masuk kaya, tak perlu. Kan sebut tadi. Maksud kaya adalah tidak perlu. Jika dia tidak perlu kepada yang lain, maka dia kaya. Kalau dia perlu sikit-sikit kepada orang lain, dia masih lagi kaya. Kalau dia sangat memerlukan yang lain, dia sangat miskin. Jadi Allah langsung tidak memerlukan yang lain. Maka Allah sangat kaya. Itulah maha kaya tu. Langsung tahu. Yang istilah dipanggil istighna dan iftiqar. Setiap yang lain tu yang berkehendak pada Allah. Allah itu istighna. Dengan maksud, sangat kaya, langsung tak memerlukan yang lain. Walaupun yang lain tu namanya tempat, namanya arash, langsung tak memerlukan. Habis tu malaikat Mikail ditugaskan untuk menurunkan rezeki. Kerja Allah lah tu. Hakikatnya, qada dan qadar Allah. Semuanya Allah yang buat. Malah gerakan Mikail tu pun Allah yang buat. Habis buat apa Allah buat banyak-banyak malaikat? Nak tunjuk kekuasaan sahaja. Kerana kita dah tahu sebelum ni, kainat tak bagi bekas, makhluk tak bagi bekas. Tak ada maknanya Mikail boleh bagi rezeki. Tapi bahasanya kita kata gitulah. Bahasanya kita kena kata gitulah. Malaikat Mikail yang menurunkan rezeki, yang memberi rezeki. Tapi hakikatnya Allah. Malah Mikail itu gerak pun Allah. Allah cipta dia, Allah gerakkan dia, Allah yang bagi rezeki. Tapi sebut dia lah sebab lalu kot dia. Macam kita katalah kita makan nasi kenyang. Kita kata sedap makan nasi ni. Kenyang. Maka nasi itu mengenyangkan. Sebab lalu kot nasi. Kita katalah nasi kenyang. Lalu kot air. Allah habis basah badan aku kena air. Sebab apa kita kata air yang membasahkan? Sebab lalu kot air. Cakaplah. Cakap hidup. Hidup atas dunia. Kena cakap gitu lah. Tapi hakikatnya bukan. Itu cakap aja. Itu luarannya. Kita nak hidup atas dunia memang bercakap macam tu. Jadi, malaikat, tujuan Allah mencipta malaikat yang sangat banyak, nak tunjuk pentadbiran Allah sempurna. Sampai ada makhluk yang khas yang ditugaskan untuk mengurus langit dan bumi. Tu je semata-mata. Allah cipta, hebat tak aku cipta? Banyak malaikat. Untuk melakukan tugas-tugas. Tugas-tugas. Hebatlah ramai. Dan setiap malaikat tu, aku yang gerakkan dia dan aku yang kehendak aku yang menyebabkan apa yang dia buat. Allah, lagilah. Lagilah hebat. Kalau buat malaikat banyak-banyak, lepas tu biar malaikat tu buat kerja, dan Allah tak ada campur tangan Allah dah. Allah tak peduli dah. Sebab Allah dah bagi tugas dekat malaikat untuk buat kerja. Itu pun dah hebat. Buat malaikat banyak-banyak. Okey, kau semua buat kerja aku. Aku nak rehat. Itu pun dah hebat. Ini kan pula Allah buat malaikat dan Allah gerakkan malaikat dengan kehendak Allah yang sempurna untuk buat semua yang Allah nak. Lagi kita bertambah hebatlah. Kalau kita buat sesuatu kan, kita buat satu, kemudian sesuatu tu yang kerja untuk kita. Kerja untuk kita. Hebat dah tu. Kita boleh relax. Tu dah hebat dah. Allah lebih pada tu lagi. Dengan Allah buat tu bukan nak suruh dia bantu, tidak. Allah buat nak bagi tahu. Ramai tak pembantu aku? Ramai tak malaikat? Ramai. Tapi mereka tak boleh bergerak. Aku hanya yang boleh gerakkan mereka. Mereka tak boleh gerak. Maka Allah gerakkan dengan kekuasaan Allah untuk buat semua tadi. Jadi hakikatnya Allah lah sebenarnya. Itu tujuan Allah buat malaikat yang banyak. Kalau istilah-istilah adalah istilah tauhid, istilah tasawuf dia panggil, istilahnya Allah tajallikan kesempurnaan Allah Ta'ala kepada makhluknya. Itu istilah. Siapa pernah dengar? Allah tajallikan kesempurnaan Allah. Kehebatan Allah Ta'ala, Allah zahirkan. Allah tunjukkan dekat hamba. Macam mana kita nak faham? Malaikat, dia sempurna. Malaikat sempurna.
Bila malaikat sempurna, sempurnalah malaikat, maksudnya dia hebat lah kan. Allah, tu tujuannya, tu maksud tajalli tu. Allah lagilah hebat. Sebab Allah yang cipta malaikat. Malaikat buat kerja tu tak tidur. Tak tidur. Allah lagilah. Itu maksud tajalli kan. Kehebatan malaikat tu bawa kepada Allah. Bawa kepada kehebatan Allah. Bukan sekadar hebat, hebat, berhenti di situ kan. Sama je kita makan nasi. Sedapnya nasi, sedapnya nasi Arab ni, sedapnya. Kapsah ni, sedap. Bukan berhenti dekat lamb tu aja. Bukan berhenti dekat nasi Arab tu aja. Bukan. Teruskan ke mana? Siapa yang buat? Siapa yang bagi sedap? Allah. Tu kena kembali ke situ. Maka boleh kata kesedapan tadi, Allah letakkan kesedapan tadi dekat makanan, dekat lidah kita, sedap tadi, supaya kita kembali, supaya kita ingat balik. Macam itulah juga malaikat. Minum sedapnya air ni, sedapnya, jangan berhenti kat sedap tu aja. Kembalikan balik kepada Allah. Macam tu juga, hebatnya malaikat yang ramai, jangan berhenti kat malaikat, kembali balik ke Allah. Kembali balik, Allah lah yang hebat. Jadi Allah, istilah dia panggil mentajalikan kesempurnaan Allah Ta'ala dekat makhluk. Supaya kita tengok makhluk, Allah sempurnanya makhluk ni. Kalau makhluk ni sempurna, Allah maha sempurna. Nak bawa ke situ. Jadi Allah maha sempurna, tak sama dengan makhluk. Allah walillahil mathalul a'la, tak ada yang boleh fikir Allah ni. Maksudnya nak terbayang ke, tak boleh kehebatan atau kesempurnaan tu. Jadi sepatutnya dengan kita melihat makhluk, kita dapat kenal Allah Ta'ala. Malaikat tak mengantuk, tak tidur, maka Allah lebih-lebih lagi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Qada dan qadar dan sunatullah tu ada kaitan. Semua ada kaitan dengan qada qadar. Dia semua berkait. Bahayanya kalau semata berhenti belajar bab ni masa di sekolah dan tidak mendalamkan ilmu tauhid. Memang sangat bahaya. Dekat sekolah kita, silibus atau sukatan pelajaran tu masih belum habis fardu ain tauhid, tak sampai, tak tahulah berapa persen. Ada orang kata cuma 20% aja. Daripada wajib belajar fardu ain tauhid pegangan di sekolah cuma 20%. Daripada darjah 1 sampai kata 5. 20% sahaja yang ada. Bab fiqh pun sama, 20% sahaja yang ada dalam berapa tahun 10 tahun belajar. 10 tahun 10 tahun, 11 tahun. Daripada darjah 1 sampai SPM, sampai kata 5. Cuma 20%. Tapi kalau 11 tahun tu masuk pondok, Allah keluar 11 tahun tu alim. Boleh mengajar. Ustaz, bukan ke sifat Allah itu qidam? Jadi sebelum wujud makhluk, sifat Allah itu mukhalafatuhu dengan apa? Macam mana tu? Bukan ke sifat Allah itu qidam. Ya, setiap sifat Allah adalah qidam. Jadi sebelum wujud makhluk, okey, sifat Allah bersalahan dengan apa? Sifat Allah bersalahan dengan apa? Macam mana? Apa maksud dia tu? Contoh bulat itu sifat bagi makhluk. Sebelum wujud makhluk, sifat Allah itu bersalahan dengan apa? Sifat wujud. Dia gini. Kita cuma memahami dengan kita takdirkan aja. Bukan hakikat. Hakikat mana boleh faham? Kita cuma takdirkan aja. Habis sifat Allah dengan kita tak sama, Allah dengan kita. Kita cuma nak kenal Allah tu dengan kita membezakan Allah dengan kita. Maka berbeza. Maka itu Tuhan, kita makhluk. Bukannya kita nak tahu hakikat sebenarnya, sampaikan sebelum makhluk tu ada, Allah nak menyalahi apa? Wah, itu dah martabat tinggi dah sangat tu.
Itu mengaji martabat tinggi dah sangat tu. Kita sekadar nak faham, sekadar kata pinjaman, sekadar kita nak kenal Allah dengan kita membezakan kita. Semata-mata itu sahaja. Bukan nak tahu hakikat. Yang cerita ni hakikat sebenar. Hakikat yang sebenar. Contoh okey. Sekarang ni kita kata kita tak sama dengan Allah dengan makhluk. Allah tak sama dengan makhluk. Sebelum makhluk ada, Allah tak sama dengan siapa? Sebelum. Itu hakikat dah. Itu kena masuk kelas hakikat. Kita bukan kelas hakikat dah ni. Jangan sampai ke situ. Gila isim nanti kang. Gila isim. Itu hakikat yang sebenar. Kalau orang yang ajaran sesat ni, banyak dia bahas kat sini. Bahas macam mana? Okey. Sebelum Allah ada, sebelum Allah mencipta, bukan sebelum Allah ada. Sebelum Allah mencipta kita, makhluk. Sebelum Allah cipta makhluk. Allah sangat rindu. Dia mula guna perkataan-perkataan tu. Sebelum Allah mencipta makhluk, adakah Allah itu qidam? Adakah Allah itu tidak ada adakah Allah itu qidam? Sedangkan kita nak faham qidam, kita kena ada daripada tak ada kepada ada dulu. Bila daripada tak ada kepada ada, maka kita baharu. Bila ada baharu, baru boleh buat perbandingan. Dia bahas kat situ ni. Ramai yang duduk seleweng-seleweng, dia bahkan bahas di situ. Di situ. Jadi maknanya, last sekali dia akan jadi macam mana tau? Allah wajib cipta makhluk. Last sekali. Allah mesti kena cipta makhluk. Sebab kalau Allah tak cipta makhluk, maka Allah tak boleh jadi wujud wujud yang sebenar. Sebab Allah wujud yang sebenar. Kita wujud majazi aja. Macam mana wujud majazi? Maka Allah cipta makhluk. Bila Allah cipta makhluk, barulah waktu tu ternyata. Allah itu adalah yang sebenar. Allah itu tidak ada permulaan. Ketika yang lain tak ada. Mana ada permulaan? Tak ada permulaan. Tak ada pun cerita bab tu. Sebab tak ada yang lain. Maka Allah cipta daripada tak ada kepada ada. Waktu itu maka barulah apa benda tu. Sabar, jangan pergi jauh sangat weh. Saya pernah dengar ni. Saya pernah dengar tafsiran, tak tahulah, kat YouTube yang jenis pelik-pelik ni. Sampai ke situ dia bawa pergi. Dia gini. Kita nak memahami tentang ketuhanan untuk kita pegang dan kita menjalani kehidupan kita di atas dunia. Bukan kita nak kenal Allah, kenal sampai kenal sungguh-sungguh hakikat sebenar. Kerana kita takkan boleh kenal. Kerana akal kita sangat lemah. Akal kita tidak sempurna. Mustahil sesuatu yang tidak sempurna dapat mencapai sesuatu yang sempurna. Tak mungkin sampai. Gila terus. Kita sekadar nak menjalani kehidupan 60-70 tahun atas dunia sahaja. Maka kita carilah, kenallah Allah setakat yang dibenarkan sahaja. Jangan lebih-lebih. Dah lebih ni. Berkerut dahi dah dia kata ni. Dah berkerut dahi dah fikir. Jadi, nak faham maksud qidam yang sebenar. Okey, cuba tengok Cuba tengok. Mana? Dalam kitab-kitab, apabila dia menceritakan tentang sifat-sifat Allah, apabila dia menceritakan tentang sifat-sifat Allah, akhir sekali dia kata wallahu alam. Akhir sekali wallahu alam. Akhir sekali wallahu alam. Banyak wallahu alam tu ada. Sebab hakikatnya Allah je yang tahu. Kita cuma menggunakan bahasa pinjaman untuk kenal Allah. Hakikat tak boleh. Mana boleh? Berapa dah? Allah 10:41 dah. Saya ingat nak sambung lagi. Tiada mengambil faedah pada perbuatan dan hukumnya. Sama juga hukumnya. Allah buat satu-satu hukum. Allah kata berpuasa. Berpuasa pada bulan Ramadan. Maka dengan hukum yang Allah letak wajib berpuasa, Allah makin kuat. Tidak. Ramai-ramai tak puasa, Allah jadi lemah. Tidak. Jadi Allah tidak mengambil faedah daripada hukum. Daripada hukum yang Allah letak yang boleh tak boleh tu, Allah tak mengambil faedah.
Dan perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Pastinya perbuatan Allah tidak ada yang sia-sia. Tak boleh sambung dah sejam lah. Sesungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis menyebut muka, tangan. Ni kita dah bahas dah sebelum ni. Kena bahas sekali lagi. Kalau kata sifat Allah itu bersalahan arat sebelum wujud makhluk, boleh tak? Sifat Allah itu bersalahan arat sebelum wujud makhluk. Dia akan jadi persoalan balik. Macam mana pula Allah nak bersalahan sedangkan arat tu sendiri tak ada lagi? Bolehlah nak cakap. Saya faham maksud dia. Nah, tak ada masalah. Tapi kalau orang yang pandai bercakap ni, dia boleh ni balik. Macam mana nak kata bersalahan? Bersalahan ni dua perkara yang ada. Yang berbeza. Sekarang ni makhluk tu tak ada lagi. Jadi makhluk tu sifatnya ada sifat makhluk kita panggil arat. Jadi arat tu kena ada dulu lah baru bersalahan. Dah tak ada nak bersalah macam mana? Ini kalau bincang kat kedai kopi ni sampai pukul 3 pagi tak habis ni. Sebab dia bawa pergi merawang, pergi. Memang saya pernah join lah grup-grup. Memang best. Okey, makin jelas. Thank you. Okey, santai. Biasa kalau kat kedai kopi bincang benda ni, Allah. Ni bukan yang sesat lah, yang betul lah. Cuma bincang, fikir. 3 pagi. Tahu-tahu dah 3 pagi. Ada tahu-tahu dah azan. Azan apa ni? Rupanya azan subuh. Oh, dia punya pergi. Tapi itulah, bukan fardu ain. Dan dengan kita faham pun, kadang-kadang kita faham rugi masa kadang-kadang. Cuma jika ianya bertambah iman, baguslah. Takut tak bertambah pun iman. Iman macam tu juga. Tak bertambah pun dengan bincang benda ni. Sebab tu dia bukan fardu ain. Kita berhenti dekat sikit lagi. Sesungguhnya ada perkataan di dalam Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Ini kita dah pernah bahas sebelum ni. Tangan Allah kan, muka Allah apa kan? Macam mana macam mana nak berinteraksi dengan ayat mutasyabihat. Relax lu. Relax lu. Esok kita sambung bukan esok, minggu depan. Esok hari apa ah? Hari Khamis. Esok hari Khamis. Esok bahid Bahid nifas. Esok Arab. Esok hari apa? Masya Allah. Esok hari Khamis lah. Oh iyalah. Hari ni Rabu. Esok hari Khamis. Bahid Pukul 9.30 juga. Zoom juga. Macam biasa. Sudah yang tasbih kafarah dan suratul subhanakallah wa hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.